Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Tajuk Fendi bin Hassan dari bahagian pembangunan kurikulum Kementerian Pendidikan Malaysia akan bersama-sama dengan anda pada hari ini. Bertemu kita dalam sesi wacana ilmu pada kali ini dengan tajuk Program Pemekasan Pelaksanaan Kurikulum ataupun dikenali sebagai Perkasaku, iaitu pengukuhan dan pengayaan sekolah rendah dan sekolah menengah. Tuan-tuan dan puan-puan, para penonton, khususnya para pendidik yang saya kasih sekalian, itulah tadi tayangan video ringkas tentang program pemekasan pelaksanaan kurikulum atau lebih dikenali sebagai Perkasaku sebagai memberi gambaran kepada tuan-tuan dan puan-puan tentang tajuk bicara kita pada hari ini. Jadi pada hari ini kita amat bertuah kerana bersama-sama dengan kita pada hari ini dua orang panel yang cukup hebat dan punya banyak pengalaman dalam bidang pendidikan Jadi saya perkenalkan di sini panel yang pertama kita, beliau ialah Dr. Azwan bin Abdul Aziz Timbalan Pengarah Sektor Teknologi Maklumat dan Reka Bentuk Teknologi, bahagian pembangunan kurikulum. Dan di sini saya kongsikan serba sedikit biodata beliau. Dr. Azwan pernah bertugas di beberapa buah jabatan sebelum ini jadi Dr. Azwan pernah berkhidmat sebagai seorang guru di Sekolah Menengah Karak pada tahun 1989 hingga tahun 1993. Kemudian Dr. Azwan berkhidmat di bahagian perancangan dan pendidikan dasar pendidikan sebagai ketua unit bermula tahun 1993 sehingga tahun 2010, dan seterusnya beliau berkhidmat di Pejabat Pengurusan Pelaksanaan DMO sebagai ketua penolong setiausaha kanan sehingga tahun 2013, dan selanjutnya beliau berkhidmat di unit pelaksanaan dan prestasi pendidikan padu sebagai pengarah eksekutif sehingga tahun 2019, dan selanjutnya beliau berkhidmat di bahagian sumber dan teknologi pendidikan BSTP sebagai timbalan pengarah sektor pembangunan bahan pembelajaran sehingga tahun 2021, dan kini beliau berkhidmat di bahagian pembangunan kurikulum sebagai timbalan pengarah sektor teknologi maklumat dan reka bentuk teknologi. Baiklah, jadi kita dapat lihat banyak pengalaman Dr. Azwan ni dalam bidang pendidikan, dan kita beralih pula kepada panel kita yang kedua yang tak kurang hebat, iaitu Puan Fazlinah binti Said beliau merupakan timbalan pengarah sektor sains sosial bahagian pembangunan kurikulum, dan saya kongsikan sedikit latar belakang beliau Puan Fazlinah beliau pernah bertugas sebagai seorang guru di 4 buah sekolah menengah di Negeri Sembilan, Selangor dan juga Kuala Lumpur. Dan seterusnya beliau berkhidmat sebagai pensyarah bahasa Inggeris di IPG Kampus Bahasa Antarabangsa Kuala Lumpur selama 15 tahun dalam tempoh yang agak lama kita katakan. Kemudian jawatan terakhir beliau di IPGK adalah sebagai setiausaha akademik dan kemudian beliau berkhidmat sebagai timbalan pengarah sektor bahasa dan kesusastraan di bahagian mana kurikulum bermula pada 2017 hingga Disember 2020 selama 3 tahun, dan kini beliau merupakan seorang timbalan pengarah sektor sains sosial bahagian pembangunan kurikulum. Baiklah, selain itu bersama-sama dengan kita pada hari ini ialah seorang jurubahasa isyarat kita, iaitu Cikgu Zaimi binti Zainal Abidin SMK Putrajaya PCN 181 dan Cikgu Zaimi akan membantu para penonton kita yang mempunyai masalah pendengaran menggunakan bahasa isyarat Jadi saya kongsikan sedikit biodata beliau Beliau pernah berkhidmat sebagai guru pendidikan khas di Sekolah Menengah Pendidikan Khas Persekutuan Pulau Pinang. Kemudian beliau berkhidmat di guru aliran perdana di SMK Putrajaya. Kemudian seterusnya beliau berkhidmat di SMK Putrajaya PCN 181 sebagai guru pendidikan khas di samping menjadi setiausaha HEM untuk PPKI. Dan seterusnya beliau dilantik sebagai guru duta PIB di SMK Putrajaya PCN 181, dan kini beliau merupakan kanan pendidikan khas SMK Putrajaya PCN 181. Dan sini saya mengucapkan selamat datang dan ribuan terima kasih kepada panel-panel kita yang sudi meluangkan masa untuk berkongsi dan menjelaskan tentang tajuk wacana ilmu kita pada hari ini. Baiklah, kita akan mulakan bicara dalam sesi wacana ilmu kita ini pada hari ini, iaitu Perkasaku berkaitan pengukuhan dan pengayaan sekolah rendah dan sekolah menengah. Jadi baiklah Dr. Azwan sebelum kita berbicara dengan lebih mendalam, bolehkah Dr. Azwan di sini jelaskan kepada para penonton kita secara ringkas tentang program ini? Silakan Dr. Azwan Ya, terima kasih Encik Tajul. Alhamdulillah, apa khabar semua? Tuan-tuan dan puan-puan, sebelum kita pergi lebih jauh, marilah kita lihat apakah situasi pendidikan kita sekarang ini. Pada masa ini, negara kita, bahkan seluruh dunia, sedang berhadapan dengan satu cabaran yang getir yang mungkin kita belum hadapi sebelum ini, iaitu berhadapan dengan COVID-19.
Keadaan ini menyebabkan sistem pendidikan kita mengalami masalah, terutamanya apabila pelajar-pelajar kita tidak dapat menghadiri pembelajaran secara bersemuka. Jadi apabila keadaan ini berlaku, maka kita perlu mengambil langkah-langkah untuk mengatasi masalah ini. Keadaan ini menuntut guru-guru kita untuk menjadi kreatif dalam mempelbagaikan kaedah PDP normal baharu ataupun sekarang ni kita kenali sebagai PDPR, iaitu pengajaran dan pembelajaran di rumah. Yang ini tuan-tuan dan puan-puan tidak bermakna hanya melibatkan guru-guru sahaja, tetapi apabila pembelajaran di rumah, dia sangat melibatkan ibu bapa, di mana ibu bapa perlu menjadi committed dan memberi sokongan kepada pembelajaran anak-anak mereka. Namun begitu, tuan-tuan dan puan-puan, kaedah PDPR ini mempunyai isu dan cabarannya yang tersendiri. Jadi, untuk melihat apakah isu dan cabaran tersebut, marilah kita lihat satu paparan infografik. Cabaran yang dihadapi dalam PDPR antaranya ialah keberadaan murid semasa kelas PDPR, keperluan murid mengikuti PDPR yang merujuk kepada pemilikan peranti, capaian internet, penyesuaian kaedah PDPR iaitu tumpuan murid, pemahaman murid, keseronokan belajar, kerjasama ibu bapa. Baiklah Dr. Azwan ya. Jadi kita telah melihat ya masalah dan cabaran ya melalui penjelasan doktor tadi, melalui infografik yang disediakan ya, yang cabaran yang dihadapi semasa pelaksanaan PDPR ini ya. Dan di sini soalan saya doktor ya, bagaimanakah KPM ya boleh membantu untuk mengatasi masalah tersebut? Ya, Cik Tajul, kita tahu bahawa guru-guru kita bekerja keras untuk memastikan anak-anak murid kita mendapat pembelajaran yang sebaik mungkin apabila keadaan ini berlaku. Kita tahu mereka juga telah pun menghasilkan banyak bahan-bahan pembelajaran di samping menggunakan bahan-bahan sedia ada. Jadi apa yang KPM sedang buat sekarang ini adalah untuk menyokong usaha-usaha guru kita tersebut, tetapi kita dengan sedikit fokus yang berbeza, iaitu memberi fokus kepada pengukuhan dan pengayaan sekolah rendah dan sekolah menengah. Jadi program ini kita namakan sebagai program KPM Perkasaku. Ia sebenarnya adalah satu wadah di mana bahan-bahan berkualiti PDP kita kumpulkan pada satu platform. Tujuannya adalah untuk dirujuk oleh pelbagai pihak, sama ada guru, murid dan ibu bapa. Jadi bahan-bahan ini juga tuan-tuan dan puan boleh digunakan untuk memperkukuhkan penguasaan murid selepas pembelajaran sesuatu topik atau kemahiran. Walau bagaimanapun, kita ingin tegaskan di sini bahawa program ini bukanlah program baru. Jadi nanti ada yang kata, adakah ini tambahan kerja? Bukan ya, sebenarnya ini adalah program sokongan. Jadi apa yang kita sediakan adalah satu kaedah pembelajaran yang komprehensif dan sistematik untuk dirujuk oleh guru, ibu bapa dan juga murid dalam pelaksanaan PDP. Khususnya PDPR ya. Jadi dengan usaha ini kita berharap supaya kita dapat memantapkan proses PDP terutamanya apabila sekolah masih belum boleh dibuka. Selain daripada itu, bahan ini juga diharapkan dapat memperkembangkan pengetahuan dan kemahiran murid dengan adanya aktiviti-aktiviti pengukuhan dan pengayaan yang disediakan. Baiklah, jadi di sini boleh saya katakan doktor ya bahawa ini bukanlah satu program yang baru doktor ya. So saya boleh katakan ini sebagai satu program sokongan ya kepada guru-guru kita ya, murid dan juga ibu bapa ya. Dan apa yang kita harapkan adalah guru, murid dan ibu bapa kita ya akan menyambut baik usaha yang dilaksanakan oleh KPM ini. Ya, betul tu Cik Tajul. Kita perlu tekankan lagi bahawa program ini bukannya program baru. Sebaliknya ia adalah satu usaha nilai tambah yang kita sediakan untuk membantu guru-guru dalam menangani PDPR. Dan hasrat kita sebenarnya cumalah satu, iaitu untuk membantu murid-murid kita meningkatkan tahap penguasaan mereka, terutamanya di dalam keadaan yang bercabar ini.
Baik Doktor ya, sebelum kita pergi dengan lebih lanjut ya tentang bicara kita pada hari ini, jadi boleh tak Dr. Azwan jelaskan ya tentang apakah itu bahan pengukuhan dan pengayaan ya yang merupakan tajuk bicara kita pada hari ini. Mungkin para penonton kita ingin tahu dengan lebih jelas ya Doktor ya. Ya, memang betul. Kalau sekali kita lihat perkataan pengukuhan dan pengayaan ni, kita pun kadang-kadang agak keliru. Apakah itu pengukuhan, apakah itu pengayaan? Dan apakah bahan-bahan yang ada berkaitan dengan perkara ini? Jadi untuk makluman semua, bahan pengukuhan adalah bahan yang kita gunakan secara kreatif, sama ada oleh guru, murid dan ibu bapa sebagai aktiviti tambahan yang kita gunakan selepas pembelajaran. Jadi maknanya ada pembelajaran berlaku, kemudian baru kita gunakan bahan-bahan ini untuk menguatkan ataupun memperkukuhkan berkenaan dengan sesuatu topik ataupun kemahiran. Jadi tujuan dia macam yang dah dinyatakan awal-awal tadi adalah untuk memperkukuhkan penguasaan murid di dalam sesuatu topik atau kemahiran itu. Manakala bahan pengayaan pula, dia adalah tambahan selepas itu. Iaitu ia digunakan untuk memperkembangkan pengetahuan, kemahiran dan pengalaman pembelajaran seorang murid. Jadi maknanya selepas mereka dah mengikuti pembelajaran, kemudian diperkukuhkan dan sekarang ni kita tambah lagi pengetahuan mereka. Jadi tujuannya adalah untuk membolehkan murid menguasai semua kandungan kurikulum yang telah dipelajari. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, pengukuhan dan pengayaan ini kita harapkan akan dapat membantu murid-murid kita bukan sahaja menguasai kandungan kurikulum, tetapi juga dapat mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran yang mereka dapat untuk digunakan dalam dunia sebenar. Baiklah Doktor ya, jadi tuan-tuan dan puan-puan ya, kita telah dimaklumkan setelah tadi ya oleh Dr. Azwan kita bahawa KPM ya telah menyediakan bahan pengukuhan dan pengayaan untuk membantu para guru kita, murid dan juga ibu bapa ya dalam meningkatkan kualiti pembelajaran murid. Jadi di sini bolehkah Doktor jelaskan dengan lebih lanjut tentang perkara ini Doktor? Ya. Kalau kita lihat sebenarnya di dalam komponen KPM Perkasaku ini memang ada banyak komponen. Tetapi kita mulakanlah dengan satu komponen yang penting dahulu, iaitu komponen yang dinamakan sebagai bahan pembelajaran kendiri. Ataupun nama ringkasnya kita letak sebagai SELF, iaitu SELF. Jadi SELF ini adalah akronim daripada perkataan Inggeris yang dikenali sebagai Student Enrichment Learning Framework ataupun lebih dikenali sebagai bahan yang digunakan untuk ruang pembelajaran secara kendiri untuk murid. So melalui SELF ini kita sasarkan supaya murid dapat memaksimumkan potensi diri dan menguasai kemahiran dan pengetahuan yang dipelajari. Oleh itu, tuan-tuan dan puan-puan, kita harap apabila SELF ini kita masukkan ke dalam repository dan boleh dimuat turun, dia akan menjadi bahan pembelajaran yang boleh menjadikan pembelajaran lebih menarik dan bermakna kepada murid-murid. Di samping memberi peluang kepada murid-murid itu untuk memilih aktiviti. Maknanya dia akan pilih dulu aktiviti yang dia rasa apa yang dia perlukan untuk dia perkukuhkan. Kemudian dia boleh membuat penilaian kepada aktiviti tersebut dan kemudian dia boleh memantau peningkatan pencapaian. Maknanya kita boleh lihat progres kepada seseorang murid itulah. Jadi saya rasa mungkin setiap penerangan yang ringkas ini akan agak kabur, tetapi kita telah sediakan satu video untuk penerangan yang lebih lanjut. So marilah kita tonton satu video pendek berkenaan dengan SELF. SELF membolehkan semua murid mengupayakan dan memaksimumkan potensi diri. SELF juga memastikan semua murid menguasai matlamat pembelajaran dengan menggunakan bahan pengukuhan dan pengayaan yang disediakan. Panduan kepada murid ialah murid boleh menggunakan bahan yang disediakan sebagai aktiviti pengukuhan dan pengayaan. Tugasan yang disediakan boleh dibuat pada bila-bila masa. Rujuk kepada guru, ibu bapa, rakan sebaya atau sumber rujukan yang sesuai sekiranya anda memerlukan bimbingan atau panduan.
Kemudian, jalankan aktiviti uji minda untuk menilai keupayaan diri. Mari kita tonton contoh bahan sokongan yang disediakan dalam repositori. Bahan sokongan bagi mata pelajaran Bahasa Melayu disediakan mengikut tema dan berdasarkan buku teks. Murid boleh merujuk buku teks dalam pembelajaran kendiri ini. Setiap bahan sokongan disediakan arahan untuk murid, guru dan ibu bapa langkah demi langkah. Murid boleh jadikan bahan sokongan ini sebagai latihan pengukuhan selepas pengajaran dan pembelajaran oleh guru. Murid juga boleh mendapatkan bimbingan daripada guru, ahli keluarga atau rakan sebaya dalam menyiapkan latihan pengukuhan ini. Guru juga boleh menggunakan bahan ini untuk dijadikan latihan susulan kepada murid, manakala ibu bapa pula boleh menggunakan bahan ini untuk mengukuhkan kemahiran anak-anak di rumah. Selain itu, aktiviti pengayaan disediakan bagi memperkembangkan pengetahuan, kemahiran dan pengalaman pembelajaran seseorang murid. Dalam aktiviti pengayaan ini, murid berpeluang menguji keupayaan melalui aktiviti seperti wadwal, kuizis, kaut dan sebagainya. Bahan sokongan bagi mata pelajaran lain turut disediakan dalam repositori. Bahan sokongan tersebut termasuklah bahan untuk kegunaan murid tahap 1 dan tahap 2 serta murid pendidikan khas. Baiklah doktor ya, daripada penjelasan doktor itu tadi dan juga video yang kita lihat tadi ya, memang self ini boleh saya katakan memang satu yang sangat menarik doktor ya. Dan tentunya guru-guru kita doktor ya, di sekolah ya ingin tahu adakah self yang disedia ini menepati ya kehendak dokumen standard kurikulum dan pentaksiran kita doktor. Mungkin doktor boleh jelaskan. Ya, Cik Tajul, sudah tentu semua bahan-bahan yang kita kumpulkan di dalam repository ini, tidak kira lah sama ada bahan daripada self ataupun bahan-bahan lain yang akan diterangkan kemudian, kesemuanya adalah menepati kepada kehendak di SKP. Jadi kita berharap agar guru-guru tidak bimbang untuk menggunakan bahan-bahan ini yang mungkin akan ada yang beranggapan bahawa yang ini bukan tak masuk dalam kurikulum ke tidak. Kita telah kaji dahulu sebelum kita memilih bahan-bahan untuk dimasukkan ke dalam self ini. Jadi guru boleh menggunakan bahan-bahan tersebut dalam pengajaran. Maknanya dalam bersemuka pun boleh, offline pun boleh, ataupun secara online pun boleh. Tujuannya adalah untuk mencapai objektif pembelajaran dengan menggunakan pelbagai pendekatan yang sesuai. Jadi kita bagi pilihan kepada guru-guru ni lah untuk diambil sama ada pendekatan yang sesuai dengan murid yang dia ada lah. Dan sukacita dimaklumkan bahawa semua bahan-bahan yang kita kumpulkan ini sebenarnya adalah dihasilkan oleh guru-guru mata pelajaran, SISC+, pensyarah, pegawai JPN, pegawai KPM, dan kita juga ada menggunakan khidmat agensi luar. Jadi sudah tentu semua bahan-bahan ini kita telah pun buat proses kawalan mutu dahulu sebelum dimuat naik. Baiklah Dr. Zuan ya. Begitu juga tuan-tuan dan puan-puan para penonton ya, dan apa yang kita dengar penjelasan daripada doktor tadi bahawa bahan ini telah dikawal kualiti ya. Jadi tidak ada kerisauan kita untuk menggunakan bahan-bahan tersebut ya. Dan saya yakin ya, guru-guru, murid dan juga bapa ya yang ingin menggunakan bahan self ini ya berdasarkan penjelasan itu tadi. Dan doktor ya, bagaimana pula doktor ya dengan penilaian penguasaan murid setelah mereka menggunakan self ini? Mungkin doktor boleh jelaskan dengan lebih lanjut. Okey, sudah pasti Cik Tajul. Sebenarnya self ini adalah suatu aktiviti iaitu kita anggaplah sebagai satu perjalanan lah kan. Jadi pelajar tu dia boleh memilih daripada permula, daripada yang agak senang kepada yang lebih susah dan sebagainya. Jadi untuk setiap aktiviti tu kita memang sediakan penilaian-penilaian. Jadi penilaian ni ada banyak bentuk lah. Ada bentuk aktiviti, kuis, ada bentuk soalan-soalan, pengukuhan dan sebagainya. Jadi apabila pelajar-pelajar menggunakan self ini, mereka akan dapat menentukan apakah kadar pencapaian yang mereka boleh capai selepas menggunakan bahan self ini. Jadi dan dia juga boleh dibuat berdasarkan kepada mengikut tajuk ataupun mengikut kemahiran.
Jadi lagi satu yang kita sediakan dalam self ini adalah jawapan-jawapan ataupun panduan-panduan yang akan membolehkan pelajar ini discover ataupun meneroka sendiri tentang kebolehan mereka untuk menguasai sesuatu kemahiran dan pengetahuan tersebut. Baiklah, apa yang menarik bagi saya yang dikatakan oleh doktor tadi, iaitu self memberi peluang kepada murid untuk memilih, menilai dan memantau pencapaian mereka. Baiklah, dan kita telah mendapat penjelasan daripada Dr. Azwan berkaitan perkara tersebut. Dan apa kata kita beralih kepada perkara pengukuhan dan pengayaan sekolah rendah dan sekolah menengah. Dan untuk ini kita akan dapatkan penjelasan daripada panel kedua kita, iaitu Puan Fazlinah binti Said. Saya silakan Puan Fazlinah. Ya, terima kasih Encik Tajul. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua penonton yang dapat bersama-sama kami dalam program Wacana Ilmu pada hari ini. Bagi pengukuhan dan pengayaan sekolah rendah dan menengah di bawah program KPM Perkasaku ini mempunyai beberapa komponen yang disediakan Selain daripada bahan sokongan self yang baru saja diterangkan oleh Dr. Azwan sebentar tadi, strategi pengukuhan dan pengayaan juga mengenengahkan 4 komponen lain. Jadi 4 komponen yang ingin saya kongsikan bersama-sama di sini adalah pertama, strategi mampatan pecutan dan pengayaan, iaitu satu strategi pilihan ataupun alternatif yang boleh dipertimbangkan sebagai satu strategi PDP untuk diguna di dalam kelas. Komponen yang kedua pula adalah psikososial dan nutrisi, di mana komponen ini menitik beratkan kepada pemakanan yang seimbang, amalan pemakanan secara sihat, penyediaan hidangan, keselamatan dan kualiti makanan. Komponen yang ketiga pula merupakan penyediaan bahan-bahan sokongan PDP yang mudah diakses oleh murid-murid, guru dan juga ibu bapa. Jadi tujuan bahan sokongan yang kita muat naik dalam sumberku di Pelantar Delima ini adalah untuk memudahkan usaha penyampaian dan penerimaan ilmu dalam repository. Jadi sebenarnya bahan-bahan ini boleh diakses dengan begitu mudah sekali. Baik, yang keempatnya pula kita ada satu lagi komponen iaitu U-Pustaka. Jadi U-Pustaka ini sebenarnya adalah satu sumber alternatif bahan pengajaran dan pembelajaran serta pangkalan data rujukan dan pembelajaran yang boleh diteroka dengan lebih luas oleh guru, murid-murid dan juga ibu bapa dan secara amnya kepada seluruh rakyat Malaysia. Jadi U-Pustaka ini terhasil kerana adanya kerjasama strategik antara Kementerian Pendidikan Malaysia dan Perpustakaan Negara Malaysia. Jadi itulah dia, lebih kurang saya berikan sedikit gambaran ringkas tentang 4 komponen lain yang ada dalam pengukuhan dan pengayaan. Itu tadi, dan saya harap juga para penonton kita jelas tentang apa yang dikatakan oleh Puan Fazlinah itu tadi. Dan kita telah dimaklumkan juga melalui pelancaran program Perkasaku tentang program pengukuhan dan pengayaan ini bahawa salah satu strategi yang diketengahkan iaitu strategi mampatan, pecutan dan pengayaan, atau singkatan yang lebih mudah untuk kita ingati ialah M2P. Jadi apakah yang dimaksudkan dengan M2P ini, Pak Fazlinah? Mungkin para penonton kita ingin tahu berkaitan dengan perkara ini. Okey, M2P itu sebenarnya seperti yang Encik Tajul sebutkan tadi adalah singkatan kepada mampatan, pecutan dan pengayaan. Jadi seperti yang dinyatakan sebentar tadi, ia sebenarnya adalah satu pilihan strategi atau satu alternatif yang boleh dipertimbang dan digunakan oleh guru dalam sesi PDP. Jadi guru perlu membezakan kaedah PDP mengikut kesesuaian. Kesesuaian di sini maksudnya mengambil kira keupayaan murid, minat murid, kebolehan serta tahap penguasaan mereka. Jadi dengan adanya pedagogi terbeza ini perlu difikirkan. Pedagogi terbeza ini dibezakan dari segi 4 kaedah, iaitu sama ada terbezanya dari segi kandungan, proses, produk dan persekitaran. Jadi strategi M2P ini memberi guru autonomi untuk melaksanakan kurikulum itu secara lebih fleksibel. Jadi kita sebenarnya mengambil kira apabila guru merancang PDP itu dapat difokuskan kepada keperluan murid secara individu. Jadi M2P ini sebenarnya terdapat 4 elemen Yang pertamanya bermula dengan proses mampatan di mana
kurikulum itu disusun semula, dimampatkan, dan pecutan, pengayaan dan pedagogi terbeza. Jadi apabila proses mampatan kurikulum ini berlaku, bermaksud proses pecutan juga akan terhasil. Secara tidak langsung, elemen pecutan akan mewujudkan pengayaan dan pedagogi terbeza dilakukan. Pecutan ini boleh dilaksanakan oleh guru mengikut kemajuan yang berterusan, maksudnya continuous progress, di mana murid diberi kandungan kurikulum baharu kerana kurikulum yang sebelum ini telah lengkap dan juga telah dikuasai sepenuhnya. Jadi apabila semua elemen ini berlaku secara serentak, dia sebenarnya dipanggil satu proses sulaman serentak atau bersepadu, iaitu mengikut keperluan kognitif dan tahap penguasaan murid yang berbeza serta banyak bergantung kepada kreativiti guru dalam menyediakan aktiviti PDP. Jadi strategi M2P ini kita perkenalkan sebagai satu kaedah PDP yang alternatif dan ada beberapa objektif yang boleh dilihat dan difikirkan bagaimana kaedah ini boleh dilaksanakan. Jadi objektif-objektifnya seperti menyediakan pendekatan PDP yang bersesuaian supaya potensi dan tahap penguasaan murid dalam pembelajaran dapat dioptimumkan. Ya, jadi guru juga perlu mempelbagaikan kaedah PDP dan mengambil kira kecerdasan pelbagai dan minat murid. Inilah yang dikatakan tadi tailored approach ataupun mengambil kira keperluan individu tadi. Apabila pecutan, bila kita mampatkan kurikulum dan maksudnya pembelajaran itu dipecutkan ataupun accelerated learning, maksudnya kita dapat menjimatkan masa pembelajaran murid yang telah menguasai sesuatu kandungan kurikulum. Jadi untuk satu topik ataupun satu unit mungkin mengandungi beberapa standard pembelajaran dalam standard kandungan tersebut. Jadi dengan keadaan PDPR sekarang, pelbagai mod pelaksanaan PDP digunakan oleh guru. Jadi murid juga akan mempunyai pelbagai tahap penguasaan terhadap kandungan kurikulum. Oleh itu di sinilah guru perlu memainkan peranan bagaimana hendak menyusun semula dan dimampatkan kurikulum tersebut supaya setiap murid itu akan diberi pendekatan yang bersesuaian supaya pembelajaran murid dan potensi mereka dapat ditingkat dan dioptimumkan. Seperti yang saya nyatakan tadi, salah satu lagi objektif strategi M2P ini adalah mengambil kira keperluan murid yang berbeza tadi. Jadi di sini kita menekankan elemen equity dicapai. Jadi maksudnya setiap murid itu diambil kira, keperluan mereka diambil kira dan dia akan menjadi lebih inklusif sebab setiap murid itu keperluan dan potensi mereka perlu juga diambil kira. Jadi apabila kita menyediakan pedagogi terbeza mengikut kemampuan murid itu tadi dan juga keupayaan mereka, jadi murid akan mendapat keseronokan dalam belajar kerana mereka rasa kemampuan mereka, keupayaan mereka akan sentiasa dicabar dan mereka akan belajar sesuatu yang baru. Jadi dengan ini kita mengharapkan pembelajaran itu akan menjadi lebih bermakna dan seronok. Mungkin itulah beberapa objektif yang boleh kita lihat di sini. Maksud M2P tadi Puan Fazlinah telah menjelaskan kepada kita tentang apa itu M2P sebagai satu strategi pilihan atau alternatif yang boleh menjadikan yang memberi autonomi kepada guru untuk menjadikan PDP lebih fleksibel dan banyak kelebihan yang dinyatakan itu tadi. Dan di sini Puan Fazlinah bolehkah Puan jelaskan bagaimana strategi M2P itu boleh dilaksanakan? Mungkin guru-guru kita di luar sana ingin melaksanakannya. Baik, sebelum kita pergi kepada proses bagaimana strategi M2P ini boleh dilaksanakan, bagi guru-guru yang ingin melaksanakan atau mengambil strategi ini sebagai satu kaedah PDP, ada beberapa syarat yang perlu dilihat dan perlu diambil kira sebelum proses PDP itu dapat dilaksanakan. Jadi syaratnya lebih kurang di sini kita ada lebih kurang 4 syarat, iaitu pertamanya guru mestilah menguasai kandungan mata pelajaran yang diajar. Bukanlah kita mengatakan sekarang guru tak faham ataupun guru tidak menguasai, tetapi apabila kita merancang itu, kita perlu lihat lebih daripada satu unit,
dua unit, maksudnya kita kena melihat keseluruhan. Kalau macam CFR tu dia kena melihat, kalau sekolah menengah itu perlu melihat CFR framework itu sendiri, di mana murid itu akan berada, ya. Jadi guru perlu memahami dan menghayati konsep strategi M2P. Okey, kenapa kita menekankan tentang penghayatan ini? Kerana setiap strategi itu seperti mampatan membawa maksud yang penting, pecutan, penghayaan dan juga pedagogi terbeza. Jadi guru perlu betul-betul faham tentang konsep ini, strategi ini sebelum mereka ingin menggunakan kaedah ini atau strategi ini dalam PDP mereka. Dan yang ketiganya, kesediaan guru dalam melaksanakan strategi M2P. Kerana seperti kita tahu, kemungkinan sekarang pun ada murid yang pelbagai kebolehan dalam sesuatu bilik darjah itu ataupun sewaktu mengadakan PDPR, dan guru sebenarnya perlu memikirkan pedagogi yang terbeza bagi kumpulan-kumpulan murid ini. Jadi di sinilah perlu persediaan yang lebih rapi, bagaimana guru akan merancang apa kaedah-kaedah pedagogi yang akan digunakan yang sesuai kepada keupayaan murid tersebut. Jadi yang keempatnya, sekiranya murid-murid ini seperti kita tahu pelbagai kebolehannya dan keupayaannya, jadi bermaksud kumpulan-kumpulan ini akan ada mungkin sebahagiannya mungkin tidak lagi menguasai kandungan asas ataupun dia punya orang kata core, ya, dia punya core curriculum tu lagi, tapi mungkin ada sebahagian kumpulan murid ini telah menguasai sebahagian. Kalau katalah kalau standard kandungan itu ada 8, mungkin mereka telah pun menguasai 4 standard pembelajaran. Jadi tidak perlulah diulang berkali-kali, hanya yang perlu dikukuhkan dan mungkin seterusnya diberi pengayaan. Dan bagi murid yang mungkin hampir menguasai kandungan kurikulum ataupun standard pembelajaran bagi satu-satu standard kandungan itu, mereka boleh dipecutkan dan boleh diberi aktiviti-aktiviti pengayaan. Baik, saya juga ingin menerangkan sedikit bagaimanakah proses PDP bagi strategi M2P ini. Seperti yang kita lihat di paparan skrin, ya, guru perlu melihat keseluruhan di SKP tersebut, ya. Jadi bermaksud kalau dia ingin mengajar satu-satu unit, seperti kalau matematik ada satu unit bulatan, dia kena melihat keseluruhan unit tersebut dan standard-standard pembelajaran yang ada. Dan di situlah guru perlu merancang PDP, proses PDP yang sesuai, ya. Dan salah satu syarat untuk guru melaksanakan strategi M2P ini adalah apabila perlu memulakan, ya, satu unit baru atau untuk melihat di manakah murid-murid ini berada, satu pra-ujian yang ringkas perlu dilaksanakan. Jadi daripada keputusan pra-ujian ini, guru boleh melihat kemungkinan ada 3 kumpulan, kemungkinan ada 2 kumpulan atau kemungkinan ada 1 kumpulan. Jadi kalau sekiranya ada 3 kumpulan, murid ini mengikut tahap penguasaan mereka. Bagi murid-murid yang perlu lebih banyak sokongan dan juga hand holding, mereka ini bolehlah dimasukkan dalam kumpulan kukuh 1, ya, dengan pedagogi yang sesuai. Kemudian bagi mereka yang mungkin telah menguasai sebahagian, boleh dimasukkan dalam kumpulan kukuh 2. Bagi mereka yang betul-betul orang kata amat cepat pembelajarannya, bolehlah dimasukkan dalam pengayaan, kumpulan pengayaan. Jadi setelah satu unit ini diajar, mungkin tempoh masa itu telah pun disingkatkan mengikut kepada kebolehan murid ini. Satu pasca ujian perlu dilihat, ya. Jadi dengan keputusan pasca ujian ini, cikgu perlu menilai dan orang kata mengadakan satu amalan refleksi di mana mereka perlu melihat di manakah pencapaian murid selepas pasca ujian itu. Adakah mereka perlu lagi sokongan yang berterusan, ya, bagi kumpulan 1 atau kumpulan 2 dan bagaimana pula dengan kumpulan 3. Jadi bermaksud program intervensi ini akan berterusan bagi setiap murid tersebut, ya. Jadi kalau bagi murid yang betul-betul telah pun menguasai sepenuhnya standard pembelajaran dalam standard kandungan itu, mereka boleh dipecutkan dan dimulakan dengan unit yang baru. Jadi sebenarnya guru yang memerlukan kaedah ini, mereka sebenarnya perlu ingat, ya, setiap murid itu mungkin memerlukan satu strategi atau pedagogi yang terbeza untuk memastikan kebolehan dan keupayaan mereka ini dapat dioptimumkan.
Jadi kita telah dijelaskan tentang maksud M2P, okey, objektif dan bagaimana melaksanakannya dan sebagainya. Okey, untuk soalan seterusnya ya Puan Fazlina ya. Saya mohon ya Puan Fazlina boleh boleh jelaskan apakah bahan-bahan ya sokongan yang disediakan oleh KPM ya untuk dirujuk oleh guru-guru gitu. Yes, untuk membantu guru-guru, pihak KPM telah menyediakan satu garis panduan mengenai strategi M2P ini. Dalam garis panduan ini kita telah masukkan syarat-syarat, objektif dan proses pelaksanaannya. Jadi terdapat juga 15 eksemplar yang kita masukkan dalam garis panduan ini, iaitu 10 eksemplar untuk sekolah menengah dan 5 eksemplar bagi sekolah rendah. Dan bagi membantu guru untuk memahami bagaimana eksemplar ini diterjemahkan dalam PDP, guru-guru juga diberi bahan sokongan tambahan seperti video, seperti dalam bentuk flipbook, dalam bentuk slide pembentangan dan juga lembaran-lembaran kerja. Jadi sebenarnya dengan guru melihat eksemplar ini dan juga bahan sokongan yang diberikan, guru-guru boleh dapat memahami dengan lebih mendalam lagi tentang strategi M2P ini ya. Jadi bagi menerangkan eksemplar ini, saya rasa ada baiknya kalau kita menonton satu video pendek tentang mata pelajaran matematik bagi menunjukkan bagaimanakah eksemplar ini boleh diterjemahkan dan apakah bahan-bahan sokongan yang disediakan bagi eksemplar tersebut ya. Mari kita tonton video ini. Salam sejahtera para guru sekalian. Video pendek ini akan menerangkan contoh strategi M2P dalam matematik sekolah menengah. Terdapat 4 bahan utama yang ingin saya terangkan kepada para guru sekalian. Pertama, contoh panduan perancangan pengajaran. Kedua, persembahan PowerPoint yang boleh digunakan untuk kumpulan kukuh 1 dan kukuh 2. Ketiga, pentaksiran yang mempunyai 3 tahap keupayaan murid. Dan keempat, aktiviti pengayaan dan contoh rubrik untuk mentaksir murid dalam kumpulan pengayaan. Bahan-bahan ini merupakan contoh bagi mencetus idea para guru untuk membangunkan bahan mengikut keperluan. Tajuk yang telah disediakan ialah bulatan di bawah DSKP Matematik Tingkatan 2. Ini ialah contoh panduan perancangan pengajaran. Perancangan pengajaran ini lebih berbentuk unit pelan yang merangkumi keseluruhan tajuk bulatan. Pra-ujian perlu merangkumi kandungan penting bagi keseluruhan tajuk bagi menilai pengetahuan sedia ada murid. Berdasarkan keputusan pra-ujian, murid-murid akan dibahagikan mengikut 3 kumpulan iaitu kukuh 1, kukuh 2 dan pengayaan. Bagi kumpulan kukuh 1, murid akan didedahkan kepada pengetahuan dan kandungan asas yang membolehkan mereka menyelesaikan masalah rutin yang mudah dengan bimbingan guru. Aktiviti melibatkan kemahiran berfikir seperti memahami, mengingat dan mengaplikasi. Bagi kumpulan kukuh 2, pengetahuan dan kandungan asas membolehkan murid menyelesaikan masalah rutin dan bukan rutin bergantung kepada keupayaan mereka. Aktiviti melibatkan kemahiran berfikir aras tinggi seperti mengaplikasi, menganalisis dan menilai. Bagi kumpulan pengayaan, pengetahuan dan kandungan membolehkan murid menyelesaikan masalah rutin dan bukan rutin. Murid akan menyelesaikan masalah yang lebih kompleks berbanding kumpulan kukuh 1 dan kukuh 2. Ini ialah contoh persembahan PowerPoint bagi topik bulatan yang boleh digunakan untuk kumpulan kukuh 1 dan kukuh 2. Lembaran pentaksiran disediakan dengan mengambil kira keupayaan murid yang berbeza iaitu lembaran gangsa, perak dan emas yang boleh digunakan oleh murid dari ketiga-tiga kumpulan mengikut keupayaan mereka.
Ini merupakan contoh aktiviti bagi murid dari kumpulan pengayaan yang akan melalui proses PDP yang agak berbeza dari segi kandungan dan tahap pemikiran berbanding kumpulan kukuh 1 dan kukuh 2. Murid dalam kumpulan pengayaan akan melalui pembelajaran berasaskan inkuiri yang memerlukan mereka membentuk konsep secara kendiri. Satu contoh rubrik untuk mentaksir keupayaan murid dalam aspek kandungan dan proses matematik bagi kumpulan pengayaan telah disediakan. Kesimpulannya, strategi M2P merupakan alternatif yang boleh digunakan oleh guru semasa menjalankan PDP di bilik darjah. Kita telah mendengar dan mendapat penjelasan yang terperinci tentang strategi M2P ini. Jadi untuk itu apa kata kita beralih pula kepada hal yang berkaitan dengan kesejahteraan. Dan apabila kita bercakap tentang kesejahteraan seseorang maka terdapat banyak faktor yang saling berkaitan kesihatan psikososial dan nutrisi ini merupakan antara dua faktor penting dalam menyumbang ke arah perkembangan murid yang seimbang. Jadi mungkin Puan Fazlina boleh jelaskan di sini apakah faktor tersebut Baik Encik Tajul, saya tertarik dengan kata kunci perkembangan seimbang tadi Jadi selain daripada KPM menyediakan bahan sokongan yang boleh menyokong perkembangan kognitif murid, kami juga mengambil kira bahan sokongan yang boleh membantu murid secara efektif Dengan ini perkembangan murid itu akan menjadi lebih seimbang. Oleh itu komponen psikososial dan nutrisi juga ada disediakan Jadi kesihatan psikososial ni kalau kita lihat merangkumi dimensi mental, emosi, sosial dan rohani dalam konteks kesejahteraan setiap individu. Manakala nutrisi pula merangkumi pemakanan yang seimbang, amalan makan secara sihat, penyediaan hidangan serta keselamatan dan kualiti makanan. Jadi inilah juga satu lagi komponen yang kita ketengahkan dalam program ini. Tuan-puan begitu tadi mengisahkan mengenai kesihatan psikososial dan juga nutrisi yang berkaitan dengan program pemengkasaan pelaksanaan kurikulum ini. Jadi soalan saya di sini Puan Fazlina, daripada kompilasi video yang kita lihat di awal siaran itu tadi, salah satu teaser video mengenai psikososial dan nutrisi ini yang dapat kita lihat terdapatnya perkaitan di antara kesihatan psikososial dengan nutrisi. Dan mungkin perkara ini boleh Puan Fazlina jelaskan secara ringkas mengenai perkaitan antara kedua-duanya. Ya, sebenarnya memang terdapat banyak kajian yang menunjukkan perkaitan antara apa yang kita makan dengan apa yang kita rasa connection between what we eat with how we feel. Jadi selain itu bagi membantu guru-guru dan murid juga dan juga masyarakat secara amnya, pihak KPM telah mengambil piramid makanan Malaysia 2020 yang dikeluarkan oleh pihak Kementerian Kesihatan Malaysia untuk meningkatkan tahap kesedaran masyarakat kita terhadap nutrisi yang sihat, dan cara yang paling mudah yang disyorkan oleh KKM adalah melalui Pinggan Sihat Malaysia. Ini merupakan satu konsep di mana kalau kita lihat hashtagnya di situ, suku-suku separuh. Okey, apa yang dimaksudkan dengan suku-suku separuh ini? Kalau dalam gambar tersebut kita ada nampak suku-suku separuh ini bermaksud suku karbohidrat, suku protein, dan separuh itu sebenarnya kita banyakkan lagi dengan makanan seperti buah-buahan, sayur-sayuran yang sihat. Jadi inilah yang ingin kita tekankan dan kesedaran yang ingin kita perluaskan, di mana kita ingin menunjukkan betapa pentingnya perkaitan kesihatan termasuk aspek kesihatan psikososial dengan faktor nutrisi ke arah mencapai tahap kesihatan optimum. Jadi inilah tujuan kita Ya baiklah, jadi kita telah melihat perkaitan itu tadi yang dijelaskan oleh Puan Fazlina dan sini Puan terdapat banyak maklumat dan juga sumber rujukan yang disediakan oleh pelbagai pihak termasuk pakar-pakar dalam bidang psikososial dan nutrisi masuk agensi kerajaan serta badan-badan bukan kerajaan. Jadi di sini soalan saya Puan Fazlina bagaimanakah pihak KPM merancang untuk meningkatkan capaian guru dan murid kepada maklumat kesihatan psikososial dan serta nutrisi ni?
Pihak KPM sebenarnya menyediakan kompilasi bahan rujukan dan maklumat tentang kesihatan psikososial serta nutrisi sebagai satu saluran untuk membantu guru serta murid untuk mendapat akses kepada bahan-bahan ini, kerana bahan-bahan ini sebenarnya telah pun dikawal kualiti dan telah ditapis untuk memastikan faktanya adalah tepat dan bersesuaian. Jadi sebenarnya usaha kita ini telah melibatkan kerjasama multisektoral dan multilateral kerana KPM tidak bergerak bersendirian ya. Jadi KPM berusaha untuk menyediakan koleksi maklumat ini sebagai satu cara untuk kita menyalurkan perkhidmatan sokongan kepada murid serta guru bagi meningkatkan kefahaman fizikal, mental, emosi, sosial dan juga rohani melalui perkongsian maklumat khasnya dalam konteks kesihatan, psikososial dan nutrisi secara keseluruhannya. Jadi sebenarnya bahan-bahan yang telah kita muat naik dan kita garap ini, kita telah merupakan satu saluran lah saya boleh katakan untuk murid dan guru mendapat bantuan dalam menghadapi cabaran pembelajaran norma baru. Yang kita tahu dalam keadaan sekarang mungkin ramai yang terkesan dengan keadaan PDPR sekarang dan juga dengan keadaan suasana negara kita. Jadi oleh itu pihak KPM mengharapkan melalui kempen-kempen, mesej-mesej yang disampaikan ini akan memberi kesedaran kepada semua lapisan masyarakat bahawa mereka tidak bersendirian. Ya, ada bantuan-bantuan yang kita berikan seperti paparan ya. Di skrin kita ada nampak banyak pautan-pautan yang kita beri bagaimana murid-murid, guru, ibu bapa boleh mengakses kepada maklumat ini dan apakah saluran-saluran yang tepat untuk mereka rujuk ya bagi mereka mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang psikososial dan nutrisi. Baiklah Puan Fazlina ya. Apa yang Puan Fazlina jelaskan tadi, kita dapat lihat kerjasama KPM dengan agensi-agensi lain ya, untuk memastikan ya apa yang kita katakan tadi tentang psikososial dan juga nutrisi itu. Okey, baiklah tuan-tuan puan ya. Kita telah dijelaskan tadi. Jadi apa kata kalau Puan Fazlina sendiri berikan contoh ya, agensi manakah yang terlibat secara langsung ya dengan KPM dalam usaha murni ini? Betul. Sebenarnya usaha kita dalam menyediakan maklumat ini ataupun bahan rujukan ini, kita telah bekerjasama dengan pelbagai agensi kerajaan ya. Maksudnya antara kementerian seperti Kementerian Pendidikan Malaysia, Kementerian Belia dan Sukan, Kementerian Pengajian Tinggi, kita juga bekerjasama dengan Kementerian Pembangunan Wanita dan tidak ketinggalan juga kerjasama kita ini juga kita libatkan dengan agensi-agensi bukan kerajaan ya, NGO dan juga komuniti supaya kita bertindak. Kebersamaan kita itu sebenarnya kita mengambil satu kaedah iaitu whole of government and whole of society approach. Jadi bermaksud bila kita bergerak bersama-sama, kita juga ada rasa kebersamaan, rasa sayang dan juga keprihatinan kita ya. Sempena kita sekarang ini dalam lagi bulan menyambut kemerdekaan dan juga Hari Malaysia, memang rakyat kita perlu prihatin ya tentang keadaan kesihatan mereka, jiran mereka, anak-anak mereka, murid mereka. Jadi inilah yang kita perlu tekankan dan kita berharap dengan adanya komponen psikososial dan nutrisi ini kita dapat bergerak bersama-sama bagi menjayakan agenda kerajaan supaya kita semua akan berada dalam masyarakat yang sejahtera. Maksudnya di sini Puan Fazlina ya, KPM ya tidak bergerak sendirian ya dan sentiasa mendapat sokongan daripada pihak-pihak lain ya. Seperti yang dinyatakan oleh Puan Fazlina tadi dan saya amat tertarik dengan whole of government and whole of society tadi itu menunjukkan kebersamaan kita ya. Okey, dan menarik sungguh ya bahan sokongan yang disediakan oleh pihak Kementerian Pendidikan Malaysia ini ya. Dan saya difahamkan ya bukan itu sahaja bahan sokongan dan rujukan ya yang disediakan oleh KPM ya, kerana terdapat juga U-Pustaka yang merupakan salah satu sumber alternatif bahan rujukan dan juga maklumat yang boleh diterokai dengan lebih luas oleh guru dan juga murid ya. Jadi Puan Fazlina, apakah yang U-Pustaka sebenarnya disediakan untuk membantu pihak Kementerian Pendidikan Malaysia? Mungkin Puan boleh jelaskan kepada para penonton kita.
Okey, sebenarnya U Pustaka ini merupakan satu repository yang sangat kaya dengan bahan bacaan dan rujukan. Jadi kerjasama strategik kita antara Kementerian Pendidikan Malaysia dan juga Perpustakaan Negara Malaysia telah menyebabkan kita berfikir dan kita bergerak ke arah memastikan U Pustaka ini dapat dimanfaatkan oleh masyarakat, terutamanya para guru, ibu bapa dan juga murid. Sebenarnya U Pustaka ini mereka mempunyai pangkalan data yang sangat banyak, iaitu ada 22 pangkalan data dan mereka bahan-bahan ini boleh diakses oleh semua pengguna, dan kalau dilihat daripada penelitian kami, terdapat lebih kurang 52.9 juta kandungan bahan digital. Jadi daripada bahan-bahan ini, pangkalan data seperti e-pembelajaran, e-tutor, Tutor Infinity, iLearn Ace boleh diakses oleh murid untuk memperoleh nota dan latihan. Jadi nota dan latihan ini sebenarnya boleh murid muat turun dan boleh juga dilaksanakan seperti orang kata latihan yang kita lakukan, latihan tubi yang kita lakukan di kelas dan juga sewaktu bagi murid-murid yang mengikuti tuition dan sebagainya. Jadi sebenarnya ini adalah salah satu juga usaha KPM untuk memastikan bahan-bahan ini dapat digunakan bagi menyokong lagi pembelajaran murid. Dan saya rasa amat rugi kalau kita tidak menggunakan kerjasama ataupun kemudahan yang disediakan oleh Perpustakaan Negara Malaysia ini. Baiklah, kita telah dijelaskan oleh Puan Fazlina tentang bahan yang terdapat banyak bahan sebenarnya Fazlina di U Pustaka ini dan selain itu apakah jenis perkhidmatan yang ditawarkan oleh pihak Perpustakaan Negara Malaysia iaitu melalui U Pustaka ini, dan yang soalan saya yakin penonton kita pun ingin tahu bagaimanakah cara untuk menjadi ahli U Pustaka ini. Okey, Puan Fazlina boleh jelaskan kepada para penonton kita? Sebenarnya untuk menjadi ahli U Pustaka ini adalah percuma. Percuma bermaksud tidak dikenakan apa-apa bayaran. Jadi apa yang perlu dibuat adalah untuk semua warga Malaysia melayari portal U Pustaka ini, dan mereka menyediakan dua jenis perkhidmatan sebenarnya. Sama ada buku-buku yang ingin dipinjam itu boleh dipinjam secara fizikal ataupun boleh dipinjam secara digital bagi mereka yang mempunyai capaian internet. Jadi bagi penduduk Malaysia atau warga Malaysia yang ingin mendapatkan buku ini secara fizikal, bolehlah mereka mengunjungi mana-mana perpustakaan negeri, perpustakaan daerah yang memberi perkhidmatan ini, ataupun mungkin ada juga perpustakaan bergerak di mana buku-buku ini boleh dipinjam secara fizikal. Jadi bagi buku yang ingin dipinjam secara fizikal, bagi mereka yang tidak dapat mengunjungi perpustakaan cawangan-cawangan Perpustakaan Negara Malaysia ini, mereka sebenarnya boleh meminjam melalui pos iaitu selama 2 bulan, dan apa yang diperlukan hanya sedikit bayaran untuk charge penghantaran sahaja. Jadi sebenarnya seperti saya katakan tadi, U Pustaka ini berkonsepkan memberi akses kepada semua, merakyatkan maklumat di mana dan pada bila-bila masa. Jadi berkhidmat selama 24 jam sehari dan 7 hari seminggu. Jadi saya rasa bagi mereka yang ingin mendapatkan maklumat yang lebih lanjut dan ingin menjadi ahli U Pustaka, mereka bolehlah melayari portal U Pustaka iaitu portalnya yang seperti tertera mungkin di skrin kita, iaitu untuk jadi ahli U Pustaka ini, iaitu kita boleh mendaftar dengan melayari URL mereka www.u-library.gov.my. Jadi sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita inginkan keterangan lebih lanjut tentang apakah perkhidmatan yang disediakan oleh U Pustaka ini dan apa pula cara dan bagaimana cara untuk menjadi ahli, untuk mendaftar, mungkin satu video ringkas ini kalau kita lihat boleh memberi lebih maklumat. So Encik Tajul, mungkin kalau kita paparkan video seterusnya.
Selamat datang ke Perpustakaan Negara Malaysia, Pustaka Warisan Bangsa. Di Perpustakaan Negara Malaysia, kami menyediakan perkhidmatan dalam talian, antaranya katalog induk manuskrip Melayu, portal repository digital PNM, akses e-buku secara percuma melalui platform Beacon dan juga kios digital PNM. Selain itu, Perpustakaan Negara Malaysia juga menyediakan perkhidmatan perpustakaan digital negara yang dikenali dengan U-Pustaka. Jom kenali Perpustakaan Negara Malaysia dan ketahui perkhidmatan yang kami sediakan dengan lebih dekat lagi. Adakah anda sedang mencari buku, jurnal atau bahan bacaan? Anda boleh layari portal U-Pustaka di www.upustaka.gov.my. Sebagai ahli U-Pustaka, anda layak menikmati dua perkhidmatan utama yang disediakan, iaitu pinjaman buku daripada 12 buah perpustakaan konsortium secara dalam talian, pinjaman dan rujukan e-buku, e-jurnal, e-surat khabar, e-majalah dan e-pembelajaran. Terdapat lebih 1 juta buku fizikal yang boleh ditempah secara dalam talian daripada 12 buah perpustakaan konsortium U-Pustaka. Anda mungkin tertanya-tanya, adakah bayaran akan dikenakan? Anda hanya perlu membayar kos penghantaran sahaja dan pinjaman adalah diberikan secara percuma. Anda juga berpeluang untuk membaca, meminjam dan memuat turun lebih 13 juta bahan bacaan digital daripada 4 kategori pangkalan data langganan PNM. Antara pangkalan data yang dilanggan oleh PNM. Jom menjadi lebih bijak dengan U-Pustaka. Jangan tunggu lagi, mendaftarlah sekarang di www.upustaka.gov.my. Utamakan pengetahuan, ingatlah U-Pustaka. Wah, memang banyak sungguh ya, Puan Fazina, ya, bahan yang boleh digunakan oleh guru, murid dan ibu bapa. Jadi para penonton kita, jangan tunggu lagi ya. Jom kita mendaftar sebagai ahli U-Pustaka. Dan terima kasih kepada Puan Fazlinah ya di atas penjelasan yang diberikan itu tadi. Jadi saya yakin ya semua yang ada bersama-sama dengan kita pada hari ini juga ya ingin mengetahui bagaimanakah boleh mendapatkan bahan-bahan yang telah dijelaskan tadi. Jadi kita kembali semula ya bersama-sama dengan pakar kita, iaitu Dr. Azwan untuk menjelaskan tentang perkara ini. Silakan Doktor. Okey, bertemu sekali lagi Cik Tajul dan penonton-penonton sekalian. Sebagaimana yang telah kita lalui sepanjang webinar kita tadi, nampak gaya macam memang ada banyak bahan yang tersimpan, tetapi di mana yang kita nak simpan? Oleh itu, kita telah memikirkan bagaimana untuk membuat satu repository yang membolehkan ianya mudah diakses dan ianya juga akan memberi kemudahan bukan sahaja kepada guru dan murid tetapi juga ibu bapa. Jadi untuk tujuan ini, bagi kita menyimpan bahan-bahan yang terdapat di dalam program KPM Perkasaku ini, kita telah pun merangka satu repository yang kita namakan sebagai sumberku. Jadi sumberku ini sebenarnya adalah satu sistem penyimpanan digital yang mengurus, menyimpan dan menyediakan akses kepada koleksi bahan-bahan PDP secara digital. Jadi bahan-bahan yang ada di dalamnya merangkumi daripada peringkat rendah hinggalah ke peringkat menengah. Dan untuk sumberku ini kita telah pun pautkan di dalam Delima. Jadi bagi guru-guru dan murid yang telah pun mempunyai akses kepada Delima,
pelantar delima tidak akan ada mempunyai masalah untuk mencari di mana untuk mendapatkan bahan-bahan daripada sumberku ini. Dan sudah tentu apabila kita merangka sesuatu repository, yang paling penting sekali adalah untuk membolehkan pengguna mencari bahan-bahan dengan senangnya. Oleh itu, kita cuba untuk meminimalkan langkah-langkah bagi pengguna-pengguna untuk akses kepada sumberku ini. Dan apabila mereka masuk sahaja kepada pautan yang tertera ini, iaitu http moi.dl.edu.my, mereka akan terus seperti yang dipaparkan mereka akan terus dapat untuk membuat carian, sama ada membuat carian secara wildcard ataupun secara drop down menu. Jadi memang kita telah pun cuba untuk memikirkan bagaimana untuk memudahkan pengguna-pengguna kita mencari bahan-bahan sebagaimana yang telah pun disediakan bagi KPM Perkasaku ini. Kita juga telah menyediakan satu video ringkas untuk bukan video, satu paparan ringkas berkenaan dengan apakah bahan-bahan yang terdapat dalam sumberku ini. Sila tonton sebentar. Antara bahan yang boleh diakses daripada sumberku ialah bahan pemugaran literasi dan numerasi, bahan sokongan pengukuhan dan pengayaan sekolah rendah dan sekolah menengah, SELF, portal U-Pustaka, bahan strategi mampatan, pecutan dan pengayaan iaitu M2P, bahan kesihatan psikososial dan nutrisi. Bahan yang dikumpulkan terdiri daripada buku-buku rujukan, soalan-soalan peperiksaan, latihan dalam lembaran kerja, poster, carta dan risalah pembelajaran, buku kerja dan aktiviti, projek cetusan idea, modul pembelajaran, bahan sokongan digital seperti YouTube, PowerPoint dan video. Baiklah, memang satu yang sungguh menarik Dr. ya, daripada penjelasan Dr. itu tadi dan daripada paparan yang kita lihat ya, memang dia sumberku tadi yang mudah diakses oleh para penonton kita ya. Okey, baiklah. Jadi saya pasti ya, tentu ramai penonton kita di luar sana yang ingin tahu ya, bagaimanakah caranya mereka boleh mengakses repository sumberku tersebut. Jadi mungkin Dr. Azwan boleh jelaskan ya kepada penonton dengan lebih mendalam ya. Dan sebelum itu ya, para penonton ya boleh memikirkan ya soalan-soalan yang untuk kita tujukan kepada ahli panel kita pada hari ini. Silakan Doktor. Ya, baiklah Cik Tajul. Untuk mengakses kepada sumberku ini, apa yang diperlukan adalah cuma talian internet. Dan dia boleh diakses di mana sahaja setiap masa. Dan kita disebabkan kita pautkan dengan delima, maka daripada segi kestabilan dan sebagainya, insya-Allah tidak akan ada masalah. Jadi apa yang paling penting kepada tuan-tuan dan puan-puan adalah mempunyai peranti dan juga akses kepada internet, dan sila layarilah kepada pautan sumberku sebagaimana yang terdahulu. Tetapi saya rasa untuk memberi pandangan yang lebih lanjut berkenaan dengan bagaimana untuk kita akses kepada sumberku ini, kita telah sediakan satu video. So apa kata kalau kita tonton video pendek ini?
Tuan-tuan puan-puan, kita telah dijelaskan tadi ya bagaimana kita boleh mengakses kepada sumber ku itu tadi. Seperti yang dinyatakan oleh Dr. Azwan, ya, amat mudah ya, tidak sukar. Yang penting kita mempunyai peranti dan juga capaian internet. Okey, baiklah. Untuk makluman panel-panel kita ya, bahawa bicara kita pada hari ini telah mendapat ya perhatian daripada pihak penonton ya, dan kita telah menerima pelbagai soalan ya. Dan di sini saya cuma memetik beberapa soalan daripada penonton kita. Jadi soalan pertama ya yang diajukan kepada panel kita, okey, soalannya berbunyi begini, adakah program ini boleh dimanfaatkan oleh ibu bapa ataupun penjaga ya untuk menangani masalah yang dihadapi berkaitan anak mereka di rumah? Jadi untuk soalan ini saya rasa saya jemput Puan Fazlina ya untuk menjawab soalan ini. Silakan Puan Fazlina. Ya, menerusi program ini, ibu bapa atau penjaga dan para guru memang boleh memanfaatkan bahan-bahan ataupun tips-tips yang kita telah sediakan, terutamanya dari segi psikososial, nutrisi, aspek kesihatan, dan juga mungkin bahan-bahan sokongan yang kita sediakan itu juga ibu bapa boleh guna untuk membantu pembelajaran anak mereka. Jadi kalau ibu bapa sama-sama melihat dan bagaimana panduan ini ataupun tips-tips ini boleh digunakan, ini akan lagi membantu dan menyokong pembelajaran anak-anak mereka. Baiklah Puan Fazlina, terima kasih ya. Dan penonton ya, jawapan itu tadi maksudnya boleh digunakan, boleh dimanfaatkan sepenuhnya ya. Okey, kita balik kepada soalan yang kedua ya kepada panel kita. Soalannya berbunyi begini ya. Okey, adakah guru akan diberikan latihan okey dan juga bimbingan ya untuk menggunakan U-Pustaka dalam PDP mereka? Okey, jadi saya rasa Puan Fazlina boleh mohon untuk menjawab soalan ini ya Puan. Silakan. Ya, saya nampaklah mungkin ramai yang sekarang ini berminat ya untuk menjadi ahli U-Pustaka. Jadi untuk membantu guru-guru dengan lebih lagi, memang dalam perancangan kita inilah yang kita sedang laksanakan, iaitu kita akan mengadakan sesi webinar, latihan macam training of trainers kepada guru-guru media dan modul-modul bagaimana guru boleh menggunakan modul ini untuk mengakses bahan-bahan dalam U-Pustaka sebagai satu cara atau kaedah untuk mereka mendapatkan bahan sokongan dalam merancang PDP mereka, dan bahan-bahan ini juga akan dimaklumkan ya bagaimana penggunaannya, bagaimana untuk mengakses dan sebagainya. Jadi ini semua memang dalam perancangan kita. So saya amat berharaplah guru-guru akan menyertai webinar dan juga latihan-latihan yang diberikan seperti kerjasama yang kita akan laksanakan dengan Perpustakaan Negara Malaysia nanti. Baiklah, jelas ya jawapan itu tadi bahawa guru-guru kita di luar sana tak perlu bimbang ya kerana latihan dan bimbingan akan diberikan ya. Okey, baiklah, soalan yang ketiga daripada penonton kita ya. Okey, baiklah, soalannya bunyi begini ya. Adakah bahan latihan dan bahan sokongan ya yang disediakan oleh KPM ini dikenakan sebarang bayaran ya sekiranya mereka ingin menggunakannya? Jadi untuk soalan ini saya rasa saya ingin jemput Dr. Azwan ya untuk memberikan jawapan. Dr. Azwan, silakan ya. Ya, jawapan ringkasnya Cik Tajul ialah dia ada bayaran yang dikenakan. Sebenarnya kita telah pun menyediakan bahan-bahan yang memang khusus untuk kegunaan guru, murid dan juga ibu bapa. Jadi sesiapa sahaja yang mempunyai akses kepada sumberku, pautan sumberku itu, memang kita galakkan untuk membuat carian kepada bahan-bahan yang berkenaan dengan apa yang mereka perlukan, dan mereka boleh memuat turun sebanyak mungkin bahan-bahan yang telah pun disediakan. Dan kemudian malahan kita minta lagi rakan-rakan kita di luar sana apabila telah pun membuat turun dan sebagainya, berkongsi pula bahan-bahan yang ada ini. Kerana bahan-bahan ini bukanlah untuk disimpan saja tetapi memang untuk disebarkan. Jadi jangan beragu-ragu tuan-tuan dan puan, carilah bahan yang diperlukan. Jika rasa bahan itu memang sesuai untuk digunakan untuk latihan, sila download dan juga gunakan dan sebarkan. Baiklah Doktor ya. Jadi yang mudahnya kita katakan ia adalah secara percuma ya, maksud boleh dimuat turun secara percuma dan digunakan. Okey, baiklah. Okey, dan soalan terakhir ya daripada penonton kita ya. Soalannya bunyi begini, adakah sumberku ini ya sesuai untuk semua jenis pelayar web? Jadi saya mohon sekali lagi doktor ya untuk menjawab soalan ini doktor. Silakan.
Ya, untuk sumberku ini, apabila mereka bentuk platform sumberku ini, memang kita berhajat untuk memastikan bahawa ia boleh dicapai oleh hampir ke semua peranti. Jadi sama ada jika kita menggunakan PC, notebook, hinggalah kepada tablet ataupun handphone. Ya. So aplikasi yang terdapat aplikasi pelayar yang terdapat di semua peranti-peranti dan juga PC dan notebook tadi, semuanya kita telah test dan didapati boleh digunakan. Jadi kalau tuan-tuan dan puan ada menggunakan misalnya Chrome, Edge, Firefox, Safari dan sebagainya, insya-Allah boleh digunakan. Dan jika tuan-tuan dan puan menghadapi masalah untuk akses kepada bahan-bahan ini, silalah menghubungi kita punya help desk kan, ataupun meja bantuan. Nombor meja bantuan dan juga pautan kepada email je memang terdapat di dalam sumberku itu. So kalau ada apa-apa masalah, hubungilah kami. InsyaAllah kami akan bantu. Baik, terima kasih jawapan itu doktor ya. Jadi jelas ya. Maksudnya boleh diakses ya menggunakan pelbagai pelayar web ya. Yang penting kita perlu ada peranti dan juga capaian internet itu. Baiklah, kita telah mendengar ya penjelasan yang begitu mendalam dan terperinci ya daripada dua orang panel kita yang berkaliber ya, daripada bahagian pembangunan kurikulum mengenai kupasan wacana ilmu kita pada hari ini ya. Iaitu Perkasaku, pengukuhan dan pengayaan sekolah rendah dan sekolah menengah. Dan saya berpendapat ya bahawa perkongsian pada hari ini sangat menarik dan eksklusif untuk guru, murid dan juga ibu bapa ya dalam mengatasi cabaran dalam pelaksanaan PDP ya. Dan sebelum kita mengakhiri wacana ilmu kita pada hari ini, jadi saya rasa ya kedua-dua panel ini boleh memberikan kita kesimpulan ya mengenai kupasan perbincangan pada hari ini. Jadi saya mulakan dengan Puan Fazlina. Silakan Puan. Terima kasih Encik Tajul. Jadi melalui program KPM Perkasaku ini memang pihak KPM telah menyediakan pelbagai bahan sokongan dan juga strategi PDP yang boleh digunakan oleh guru sebagai sokongan dan juga dapat membantu murid-murid untuk mengukuh dan memperkayakan lagi pembelajaran mereka. Jadi sebenarnya bahan-bahan rujukan ataupun bacaan ini perlulah dimanfaatkan oleh semua kerana saya rasa amat rugi ya kalau kita tidak menggunakan bahan-bahan yang digunakan. Di samping itu, dalam kita menyediakan bahan-bahan ini juga kita ingin memastikan murid-murid kita juga terpelihara dari segi emosi mereka. Jadi gunakan jugalah bahan-bahan bagi psikososial dan nutrisi itu kerana ini memang akan dapat membantu kesihatan mereka dan juga emosi mereka. Bila ini semua dapat dijaga, maksudnya murid kita berada dalam keadaan yang seimbang dan pembelajaran mereka dapat dioptimumkan. Jadi bila pembelajaran itu dioptimumkan, maka murid kita ini akan bergerak lebih jauh lagi dan kami amat berharap bahawa bahan-bahan ini yang telah disediakan dimanfaatkan bagi mengukuhkan lagi dan memperkayakan lagi pembelajaran anak didik kita. Terima kasih. Baiklah, terima kasih Puan Fazlina ya. Jadi apa yang kita harapkan di sini adalah bahan-bahan tersebut dimanfaatkan sepenuhnya ya. Okey, baiklah. Untuk rumusan seterusnya saya persilakan ya panel kita Dr. Azwan ya untuk merumuskan ya sebelum kita menutup ruang bicara kita pada hari ini. Baiklah, sebelum kita mengucapkan selamat tinggal kepada tuan-tuan dan puan-puan, harapan saya sama dengan Puan Fazlina tadi, iaitu mohonlah bahawa tuan-tuan dan puan-puan manfaatkanlah apa-apa bahan-bahan yang telah pun kita sediakan di dalam Perkasaku ini. Kerana bahan-bahan yang disediakan ini sebenarnya adalah untuk menyokong kepada pembelajaran murid-murid kita. Kerana kita tahu bahawa di dalam keadaan pembelajaran yang di rumah ini, mereka banyak memerlukan bahan-bahan sokongan untuk memastikan bahawa mereka mendapat hasil yang dihasratkan. Jadi dalam kata lain, harapan kita adalah untuk kemenjadian murid itu tetap berlaku walaupun pembelajaran berlaku tidak kira di mana-mana. Jadi sama-samalah kan,
sama ada guru, ibu bapa dan juga anak-anak kita ni, kita ambillah peluang ini demi untuk mencapai matlamat menghasilkan kemenjadian murid seperti mana yang dihasratkan oleh KPM. Sekian. Baiklah, terima kasih ya Doktor. Jadi atas rumusan itu tadi ya. Baiklah, alhamdulillah kita telah sampai ke penghujung ya, dan diharap sesi wacana ilmu kita pada hari ini ya akan memberi manfaat ya khususnya kepada warga sekolah dan juga masyarakat amnya. Dan terima kasih ya dan setinggi-tinggi penghargaan ya kepada kedua-dua ahli panel kita ya, yang berusaha Dr. Azwan bin Abdul Aziz dan juga Puan Fazlinah binti Said ya, untuk sesi perbincangan dan perkongsian ilmu yang amat bermakna ini. Dan penghargaan ini juga saya sampaikan kepada semua warga yang terlibat ya dalam sesi wacana ilmu ini yang telah bertungkus lumus ya dalam menjayakannya. Itu tamu pasukan daripada BPK sendiri ya, tahniah saya ucapkan, dan juga dari bahagian-bahagian lain seperti BPG, BSTP dan juga IPGM, serta tak lupa juga Cikgu Zaimi binti Zainal Abidin ya, selaku jurubahasa isyarat kita hari ini. Dan semoga apa yang kita bincangkan dan kita kongsikan akan beri manfaat kepada kita semua. Dan akhir kata ya, sebelum saya berundur diri, terimalah serangkap pantun dari saya. Dari mana asalnya, usah diusul. Molek budinya, menambat hati. Jika ada bicara, salah tersasul. Jangan disimpan di dalam hati. Terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam hormat dari saya.